Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mak dan ayah saya, adik-adik yang dapat datang hari ini, kepada para tetamu yang saya hormati, kepada adik-adik dari sekolah. Alhamdulillah, sejak sekian lama program ini dapat diadakan. Saya merasa bersyukur dan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Yang berbahagia Profesor Dr. Mazlan bin Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Yang berbahagia Profesor TS Dr. Muhammad Zamri bin Ibrahim, Naib Chancellor Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMT. Yang berbahagia Tuan Haji Abu Hassan bin Ghazali, Ketua Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah UMT, yang juga merangkap pengerusi jawatan kuasa pelaksana syarahan Perdana UMT. Dan yang saya hormati tetamu yang sudi hadir, terutama Datuk Dr. Latif. Saya baru kenal, tapi herba telah merapatkan kami. Begitu juga dengan Datuk Yusof, mantan Museum Negeri Terengganu. Juga saya kenal kerana herba. Okey. Dan herba ini peranannya sangat besar kepada kita semua, insya-Allah. Okey, saya ingin memulakan cerita hari ini dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayah saya, kerana beliaulah yang selalu membawa saya ke hutan. Walaupun saya anak perempuan, abang di atas 4 orang, tapi ayah saya suka ajak saya ke hutan. Saya tak tahulah kenapa, agaknya mungkin saya ni tomboy sikit. Okey. Bila berada di hutan, saya mengenali tumbuh-tumbuhan. Jadi minat timbul. Itu juga dengan mak saya dan nenek saya yang selalu menyuruh saya masak di dapur kan. Jadi bila memasak, kita akan mengenali tumbuh-tumbuhan. Kita kenal pokok, kita ke pinggir hutan, kutip daun-daun kayu, masak. Itu menimbulkan minat saya untuk mengenali dan menghargai sumber alam, terutama tumbuhan, untuk kehidupan. Hari ini saya ingin kongsikan syarahan saya yang bertajuk bertajuk ubatan herba bersandarkan bukti. Okey, kenapa kita perlukan herba bersandarkan bukti? Okey. Sebelum kita sama-sama menelusuri apa itu ubatan herba, saya ingin perkenalkan adik-adik yang ada di atas, tentang pokok ini. Ini pokok Roselle, tapi dia sangat unik kan? Sebab walaupun pokoknya telah hampir mati, saya katakan 90% sudah mati, tetapi ada buah yang masih boleh berguna, boleh digunakan. Dan yang paling menarik, dari buah ini tumbuh baru. Bagi saya ini adalah satu situasi yang sangat unik. Dan kalau kita bandingkan dia dengan ubatan herba, kisahnya lebih kurang sama. Nasib herba dengan nasib Roselle ini lebih kurang sama. Perubatan herba tradisional Melayu kita telah hampir mati. Tetapi ilmu ubatan herba kita sangat utuh, masih utuh, masih diguna pakai. Walaupun ilmu itu masih utuh, masih boleh menampung untuk pertumbuhan ubat-ubat herba untuk kegunaan. Itu yang saya dapat tafsirkan daripada gambar ini. Okay, seterusnya,
saya merasakan apabila kita meneliti herba ini, kita dapati bahawa ia sangat-sangat bagus, dan saya yakin suatu hari ubatan herba ini akan menjadi sumber keterjaminan kesihatan kita, bukan setakat di negara kita, tapi di seluruh dunia. Okey, sebelum kita masuk ke ilmu herba ubatan, saya ingin mengajak semua untuk belajar 4 perkara. Yang pertama ialah herba. Apa itu herba? Yang kedua, apa itu bahan herba? Yang ketiga, produk siap herba siap. Dan yang keempat, barulah ubatan herba. Okey. Ini basic knowledge. Okey. Herba boleh dikategorikan sebagai satu tumbuhan lengkap daripada pucuk sampai ke akar. Itu herba juga mungkin hanyalah daun, hanyalah batang, mungkin akar sahaja, mungkin buah sahaja, mungkin bunga sahaja, mungkin juga kulit sahaja, mungkin juga bawangnya, bukan adalah adalah bawang, mungkin ubinya ataupun razumnya. Okey. Adik-adik yang berada di dalam dewan ini tidak boleh tidak untuk kenal benda ini, sebab dia adalah sesuatu yang sentiasa ada di keliling kita. Okey. Yang kedua, apa itu bahan herba? Bahan herba ialah bahan yang dikeluarkan daripada herba tadi. Faham? Okey. Apa contoh bahan herba? Contohnya ini adalah resin, resin daripada pokok. Kalau kita di Malaysia ni, kalau siapa yang kenal pokok gajus, kalau kita toreh pokok gajus tu, dia akan keluar resin. Okay, sangat berguna untuk industri perubatan. Mungkin juga air apa ni? Air nira kelapa, bukan air tuak lagi. Okay. Ini air nira yang kita keluarkan daripada apabila kita potong tandan kelapa. Mungkin juga getah. Getah latex getah ini tak boleh dimakan lah. Tetapi ini contoh contoh bahan herba. Sebenarnya latex ini juga mempunyai nilai perubatan. Okey. Kemungkinan dia juga adalah jus yang kita ekstrak daripada buah. Mungkin juga yang kita rendam di dalam larutan. Mungkin juga minyak yang kita perah daripada tumbuh daun. Dan mungkin juga ekstrak yang kita rendam bahan herba tadi, hasilkan ekstrak dan kita keringkan. Ini gambar gambir. Kenal gambir kan? Yang orang makan sirih tu. Gambir adalah daripada pokok gambir. Pokok gambir sangat cantik. Okey. Ada masa, ada ketikanya herba ataupun produk yang nak kita hasilkan, produk bahan herba itu, kita terpaksa melalui proses mekanisasi. Okey, di mana contohnya kita ada pokok ini pokok sambung nyawa, pokok favourite saya. Namanya pelik, sambung nyawa, macam overclaim sambung nyawa, tapi dia memang menyambung nyawa. Dan sifat pokok ini sendiri memang senang tersambung nyawanya. Walaupun contohnya kita letak atas meja 1 minggu, akar batangnya saja kita letak atas meja tanpa air, dia mungkin kecut, tapi bila kita letak dalam air, insya-Allah dia akan segar balik. Memang dia senang bersambung nyawanya, tapi khasiatnya juga menyambung nyawa. Jadi kena selalu makan ulam ya. Okey. Kita makan mentah, dia menjadi ulam. Kalau kita masak, kita panggil sayur. Okey. Tetapi kalau kita keringkan,
ringkai dan kita kasar, dia akan menjadi teh. Kalau kita jadikan kita kisar halus, kita akan boleh buat berbagai produk dalam bentuk kapsul dan sebagainya. Bahan yang sama, kita boleh lakukan berbagai jenis larutan. Kita boleh dan mikroorganisma, dan kita juga boleh perah dia untuk mendapatkan minyak, boleh perah dia juga untuk mendapatkan pati, dan kita boleh distil untuk mendapatkan minyak pati, ya. Jadi banyak kaedah yang boleh digunakan untuk menghasilkan bahan herba. Okey, produk herba siap pula, ya. Kita tengok di sini, ini adalah herba serbuk, ya, dalam bentuk serbuk. Ini campuran herba. Kalaulah kita bancuh dengan air, dia akan dijamu, dia orang Indonesia panggil. Inilah minuman herba. Kalau kita masuk dalam uncang, dia jadi teh. Kalau kita gaul herba ini dengan madu, kita buat majun. Okey, kalau kita kapsulkan, dia jadi kapsul lah. Kalau kita cetak dia boleh menjadi tablet menggunakan mesin. Masa yang sama juga, kita boleh berinovasi membuat ekstrak daripada herba ini. Kita boleh buat gula-gula herba. Apa lagi yang kita boleh buat? Kalau boleh jadikan dia minyak dalam bentuk kapsul yang boleh dimakan, ataupun boleh buat minyak urut, dan boleh jadikan balsam. Sebenarnya terlalu banyak inovasi yang dilakukan terhadap bahan herba, Tetapi bila kita bercakap tentang ubatan herba, dia sedikit berbeza. Kerana apa? Kerana bila ditafsirkan sesuatu herba itu sebagai ubat herba, okey, dia adalah ubat. Dia adalah ubat yang dibuat menggunakan keseluruhan atau sebahagian daripada tumbuhan. Ya, dia mesti bersifat merawat. Sebab tu kita panggil dia ubat. Okey, dan dia ada kebiasaannya, ubatan herba adalah campuran beberapa tumbuhan herba ubatan. Dia mempunyai formula yang khusus. Tak boleh main campur-campur ikut suka hati, tengok cantik, tengok wangi, tak boleh, ya. Dia ada undang-undang dan kaedah khusus untuk membuat ubatan herba. Dan kebiasaannya, ubatan herba ni dia bersifat sinergi dan dia multifungsi. Dia bukan ubatan herba diramu sebegitu rupa supaya dia boleh bertindak secara holistik dalam tubuh kita. Dan ubatan herba adalah ubat am, ya, yang terkawal, ubat terkawal ataupun ubat am. Dan ubatan herba tertakluk kepada undang-undang dan peraturan. Jadi kita tak boleh simply buat ubat herba. Kita kena belajar. Okay, seterusnya, di negara kita terdapat beberapa kategori ubatan herba. Yang pertama, di bawah National Pharmaceutical Regulatory Agency digariskan 4 produk herba, produk ubatan herba, ya. Yang pertama adalah food drug interface. Food drug interface ni ubat pembukan, makanan pembukan. Dia in between. Tetapi dalam sistem perubatan tradisional Melayu kita, banyak FDI ini, food drug interface. Ubat tidak, makanan pun tidak, tetapi berkhasiat kepada tubuh. Yang kedua adalah ubat tradisional. Dengan, kalau kita tengok ubat tradisional kat belakang dia ada tulis T. Registrationnya adalah T. Okey, dan kita ada suplemen herba, di mana herba bercampur dengan mineral, vitamin dan sebagainya. Dan juga kita ada yang terbaru adalah produk asli dengan tuntutan terapeutik. Ini adalah produk kategori produk herba terbaru yang berada di Malaysia dan
guideline, garis panduan untuk menghasilkan produk natural yang berasas yang mempunyai tuntutan teraputik ini baru dikeluarkan pada tahun 2020. Sangat baru. Dan hingga hari ini belum ada satu pun produk dalam kategori ini berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Belum ada. Walau bagaimanapun di luar negara, terutamanya di Indonesia, kategori fitofarmaka ini telah banyak. Okey, dia telah dihasilkan, kalau tak silap saya hingga hari ini dah ada lebih kurang 50 produk. Okey, dan kalau di Eropah dan di Amerika, di bawah US FDA, produk serupa ini adalah dalam kategori botanical drug. Okey. Okey, untuk kita menghasilkan ubatan herba ni, kita harus melalui proses yang betul, ya, yang diiktiraf. Sebaiknya kalau kita nak menghasilkan ubatan herba, sumber ubatan herba itu haruslah daripada ladang yang bersijil, ladang yang ada peraturan dan kaedah penghasilan tumbuh-tumbuhannya. Dan apabila herba ini dipetik daripada ladang, dia dibersihkan, dikeringkan dan dikisar halus ataupun kasar. Proses ini harus berlaku di premis pemprosesan herba yang berstatus halal dan ada pensijilan mesti. Itu yang terbaik. Dan yang ketiga, apabila kita ingin menghasilkan ubatan herba ataupun ubat yang 4 tadi tu, kita mestilah menghasilkannya di kilang yang bertaraf GMP. Halal itu adalah optional, tapi kilang mestilah bertaraf GMP. Yang maknanya kilang yang mengikuti yang mengikut peraturan dan undang-undang kesihatan. Asal usul ubatan herba, siapa tahu? Dari mana asal usulnya ubatan herba ni? Dari hutan? Mungkin. Okey. Okey. Saya lama berfikir mencari jawapan dari mana asal usulnya tumbuhan herba ni, ubatan herba ni. Tapi bagi saya, apa yang saya dapat rumuskan ialah sebenarnya apabila manusia dijadikan, dan memang tertulis dalam Al-Quran, apabila Adam dijadikan, Adam diberi ilmu, dan ilmu itu termasuklah ilmu penggunaan tumbuh-tumbuhan. Jadi dari situ, apabila manusia itu bertebaran di muka bumi dengan ilmu daripada Adam dan Hawa, ilmu itu berkembang menggunakan resources, menggunakan bahan-bahan yang ada di persekitaran, dan dengan kepandaian berfikir manusia yang sebenarnya telah pun dicetak kepada Adam alaihissalam, maka wujudlah pelbagai jenis ubat-ubatan. Okey. Yang menariknya, Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Tetapi hari ini telah dibuktikan bahawa manusia yang sebelum, kita kata bukan manusia lah, makhluk yang sebelum manusia juga telah menggunakan herba sebagai sumber makanan dan ubatan. Telah didapati bahawa melalui kajian yang dijalankan, ini adalah tulang rahang manusia Neanderthal, manusia yang sebelum perfect jadi manusia. Okay. Di pada giginya terlekat ada tumbuhan yang melekat, iaitu pokok Populus
Trichocarpa, iaitu poplar tree, yang mana daripada situlah hari ini dihasilkan salicylic acid yang hari ini kita pakai aspirin tu. Okey. Dan juga ada Penicillium rubens, yang mana ni adalah sumber untuk penghasilan penicillin. Kan dah lama ada orang makhluk menggunakan tumbuh-tumbuhan. Sebab tumbuh-tumbuhan wujud dahulu sebelum manusia. Jadi bila kita berada di atas bumi ni, kita yang menggunakan apa yang ada di sekitaran kita. Okey, ini adalah garis masa perkembangan perubatan herba dunia. Ini zaman prehistorik, ini zaman sebelum manusia. Dah ada wujud data-data yang menunjukkan penggunaan tumbuhan sebagai ubatan. Tetapi catatan bertulis yang lengkap boleh ditrace hingga kepada zaman ketemadunan Mesir purba, ya. Dari situ wujudlah pelbagai jenis perubatan sehinggalah ke hari ini. Okay, yang menariknya hari ini kita dapati ilmu perubatan lama digunakan kembali di zaman moden ini. Kenapa? Ini adalah senarai sistem perubatan tradisional dunia. Tradisional bermakna lama, ya. Okey. Kita dapati di Eropah mengikut bergantung kepada ketemadunan sesuatu bangsa, sistem perubatan akan wujud. Contohnya di Eropah ada traditional European medicine. Di negeri China memang terkenal dengan traditional Chinese medicine. Di China, di Japan ada Kampo medicine. Di Korea ada Koryo medicine. Di Afrika ada sistem perubatan tradisionalnya tersendiri. Ayurveda dari India, Siddha medicine, Unani medicine, ancient Iranian medicine, dan Islamic medicine, Muti, Ifa dan sebagainya. Termasuklah sistem perubatan tradisional alam Melayu. Tetapi malangnya, sistem perubatan tradisional alam Melayu tidak bertulis. Jadi kita tak tahu bila wujudnya, siapa yang menggunakannya. Tetapi logik dia, kalau manusia di alam Melayu ni boleh survive daripada berpuluh-puluh ribu tahun, tentunya mereka memiliki sistem perubatan yang tersendiri. Kalau tidak, manusia tidak boleh survive. Jadi di manakah ilmu itu? Mencari ilmu itulah yang saya berjumpa dengan Dato' dan saya ke Museum Terengganu. Okey. Walaupun hari ini seluruh dunia, ya, menggunakan perubatan moden sebagai sistem perubatan nasional negara masing-masing, tetapi hakikatnya ialah 80% penduduk dunia menggunakan ubatan herba. 80% tau. 80% penduduk dunia menggunakan herba. Dan ini adalah fakta yang dikeluarkan oleh World Health Organization. Pelik kan, kita dah ada ubatan moden, tapi kita masih menggunakan ubatan herba. Okey. Apabila mendapati bahawa ubatan herba masih digunakan oleh penduduk dunia, WHO membuat suatu garis panduan supaya seluruh negara di dunia yang menjadi ahli WHO untuk mengisytiharkan, untuk legalize, ya, untuk penggunaan ubatan herba di dalam negara tersebut. Justru itu Malaysia menggariskan supaya ubatan herba
tertakluk kepada Akta Dadah 1952 dan juga Akta Perubatan 1971. Asalnya tidak ada akta. Siapa saja boleh menggunakan tumbuhan herba. Tapi bila ada akta, pemprosesannya adalah mengikut peraturan. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi oleh perubatan hari ini, ya. Kita dapati walaupun sistem perubatan moden, sistem perubatan nasional dipanggil, telah digunakan di seluruh dunia, tetapi banyak masalah setimbul. Kita tahu bahawa allopathic medicine ataupun perubatan moden hari ini baru berusia 200 tahun, muda lagi, berbanding dengan perubatan tradisional yang berusia ke tahun 3000 sebelum Masihi. Lama kan? Perubatan yang sangat lama. Jadi nilai kepada perubatan herba itu sangat tinggi sebenarnya. Cuma kita telah bukan dibayangi, tapi kita telah dikaburi, jadi kasar sangat. Okey, kita telah berikan satu garis panduan supaya untuk kesihatan kita conform tu peraturan kesihatan negara kita, yang mana ia adalah digariskan melalui mandatnya adalah daripada WHO. Okey, kita tidak dapat deny, tidak dapat lari daripada mengakui bahawa kekangan sistem perubatan moden itu ada, ya. Banyak kesan sampingan daripada rawatan yang tidak berkesan, penyakit yang masih belum ada ubat modennya, dan kos rawatan yang juga sangat mahal. Jadi tak heranlah kenapa 80% penduduk dunia masih pergi kepada ubatan herba. Jadi untuk itu, mengambil kira kemungkinan berlaku perkara-perkara yang memudaratkan kesihatan. Jadi WHO juga menggariskan supaya ubatan herba ini dilegalkan, okey, dan juga dibenarkan untuk semua negara ahli WHO untuk mengintegrasi perubatan herba ataupun perubatan tradisional ke dalam sistem perubatan nasional sedia ada. Tapi yang menariknya, negara-negara seperti China, India, Jepun, Korea tidak pernah membelakangkan ubatan herba. Daripada awal, negara-negara ini telah menggabungkan penggunaan ubatan tradisional ke dalam perubatan moden. Okey, asas ubatan moden, ubat-ubat moden hari ini sebenarnya adalah menggunakan ilmu perubatan herba. Ini adalah beberapa contoh ubat moden hari ini yang digunakan untuk kanser. Ini adalah untuk empat, ini adalah untuk kanser, ini adalah untuk diabetik, dan ini adalah untuk aspirin untuk sakit kepala, ya. Okey. Asalnya ubatan ini adalah daripada tumbuhan herba, daripada ilmu ubatan herba. Ini pokok godru, tak ada di Malaysia, tapi dia ni terkenal di negara Eropah, dan pokok ni telah digunakan sebagai bahan, sebagai tumbuhan untuk mengurangkan masalah kencing manis di Eropah pada tahun sebelum Masihi. Lama kan? Dan hari ini metformin digunakan di seluruh dunia. Siapa yang diabetik mesti kenal ubat ini. Okey, dan untuk kanser kita ada Paclitaxel, kita daripada pokok Pacific Yew, pokok May apple plant. Periwinkle ni kenal kan? Ini pokok banyak di pantai kita. Tapi
Tapi adik-adik kalau dah melihat pokok ini boleh digunakan untuk kanser, janganlah pula pergi pantai, kutip, rebus dan minum. Okey, dia ada kaedah pembuatannya. Okey. Selain daripada ubatan yang diasaskan daripada tumbuhan herba tadi, yang mana tidak lagi dikategorikan sebagai ubat herba, kita ada juga beberapa ubat herba yang tidak diubah suai formulanya, masih kekal dalam bentuk tradisional, tetapi telah digunakan di seluruh dunia. Okay. Saya pernah jumpa ini, Rowatinex. Rowatinex ini adalah untuk batu karang. Doktor mengesahkannya tu, mengangguk-angguk. Okey. Ini adalah ubatan tradisional, tidak pernah berubah formulanya, tetapi diterima pakai oleh perubatan moden. Dan juga Prospine, usianya telah melebihi lama dah ni, 1950-an. Rowatinex lagi lama, 1923 asalnya. Okey, pembangunan produknya. Kalau saya hari ni baru nak buat, saya rasa ubat yang saya buat tu mungkin 100 tahun lagi lah kot baru digunakan seluruh dunia. Okey, dan di China perubat Lipaskor ini adalah dibuat daripada red yeast, bukan lipas . Okey, nama dia pelik. Saya rasa kalau dijual di Malaysia dia tak boleh kena tukar nama ni, tak boleh. Orang ingat ni daripada lipas. Okey. Lipaskor ni telah digunakan 2000 tahun yang lalu di negara China. Dan digunakan, hari ini digunakan di seluruh dunia. Bagaimana cara kita nak kekalkan ubatan herba kita dalam bentuk tradisional macam ni, tetapi boleh diterima di seluruh dunia? Okay. Sebenarnya kita mempunyai peluang yang besar. Kita maknanya saya, adik-adik, para jemputan di hadapan ni, kita mempunyai peluang yang besar untuk kita hasilkan lebih banyak ubatan herba. Kerana apa? Kerana kita duduk di kawasan yang paling kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Okay. Dan juga kita duduk di kawasan yang mempunyai sistem perubatan tradisional yang sangat mantap. Walaupun kita tidak tahu di manakah tersimpannya formula-formula ubatan herba di alam Melayu, tetapi kita mungkin ada cara untuk mendapatkannya. Okay. Di Malaysia ini sebenarnya kita ada kitab. Kita ada kitab-kitab lama yang tersimpan di mana? Paling saya bangga kerana kitab-kitab tu berada di Museum Negeri Terengganu. Okay, jadi adik-adik yang berasal dari Terengganu, maafkan kalau orang luar, okay. Saya fikir Terengganu ni adalah negeri yang asalnya mempunyai sistem perubatan yang mantap, tetapi telah di sideline, telah diketepikan. Jadi kita mempunyai kitab ini. Pada tahun 10 tahun yang lalu ada inisiatif oleh kerajaan kerajaan kita, negara Malaysia, untuk kita kembangkan ilmu-ilmu perubatan herba tradisional kepada bentuk yang moden. Dan pada RMK 10, ratusan juta diperuntukkan untuk membangunkan ubatan herba secara moden. Okey. Ini adalah senarai ubatan herba yang ada dalam penelitian saya. Kat sini ada tak sampai 100, tapi dengan saya ada lebih daripada 100 ramuan herba yang mungkin boleh digunakan sebagai ubatan untuk merawat penyakit. Sebab kita tahu setiap penyakit ada ubatnya. Mungkin ubat itu tak ada pada saya, mungkin ada pada orang lain.
Jadi apa yang perlu saya lakukan dengan resepi yang banyak ini untuk saya beritahu dunia? Andai kata ada yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin ini jawapannya. Wishful thinking. Okey? Anda mungkin tertanya-tanya, kat mana saya dapat formula yang sebanyak ini? Nak tahu tak? PM tepi. Okey, sebenarnya dalam perjalanan saya meneliti ubatan-ubatan herba, saya berinteraksi banyak dengan ramai pengamal-pengamal perubatan herba daripada dalam dan luar negeri. Saya pun tak tahu kenapa, sejak kecil saya sentiasa diberi ilmu itu, diberi maklumat. Macam kalau kita jumpa orang tua, dia beritahu saya, pokok ini bagus untuk ini. Saya dari kecil, jadi ilmu itu kita simpan. Dan saya pula jenis orang yang suka mengintai. Saya pernah mengintai ada seorang imam membuat majun kat rumah. Kat rumah ni saya duduk di beranda rumah tu, saya intailah tengok apa yang dia buat. Jadi pengalaman tu banyak. Jadi mungkin kerana curiosity saya tu, saya sentiasa diberi maklumat tentang ubatan herba. Ada yang apabila mereka orang-orang yang mengamalkan ubatan herba ni, dia sangat sekretif tau. Dia menjaga resepi-resepinya. Bukan kedekut. Mula-mula saya ingat kedekut, tapi tak sebenarnya. Kerana ilmu membuat ubatan herba ni adalah ilmu yang khusus. Penelitiannya mesti jelas, hati mesti bersih. Okey. Dan kita mesti faham tentang nature ubat-ubat yang kita gunakan. Jadi tidak boleh semudah itu untuk saya sebagai orang yang mengamalkan hutan herba untuk memberikan satu formula kepada tuan. Sebab saya tak tahu tuan ini orangnya bagaimana. Sebab kita takut ubat itu boleh dimanipulasikan dan menjadi mudarat. Jadi hanya orang-orang yang boleh conform to the standard yang ada. Sebab membuat ubat herba ni jadi standard dia. Okay. Dan di sini saya gariskan juga, saya klasifikasikan ubat-ubatan yang ada dengan saya ini khas untuk lelaki, wanita, kanak-kanak, bayi dan juga untuk haiwan ternakan lah. Ya. Dan kita dapati untuk lelaki, untuk teenagers ada, adult, untuk elderlies dan sebagainya. Menarik kan? Saya boleh buat satu kilang yang besar. Okay, hari ini tugas saya, apabila saya memiliki ramuan ubatan herba yang banyak ni, saya nak buat apa? Saya tak boleh simpan. Saya rasa guilty. Saya takut satu hari saya ditanya, kenapa tak beritahu orang awak ada simpan ramuan ini? Okay? Jadi apa yang saya buat ialah saya memberi nilai tambah kepada keberkesanan dan juga keselamatan ubatan herba itu. Sebab kadang-kadang ubatan herba ni digunakan di dalam keluarga sahaja, tidak tersebar luas. Jadi kita tak tahu, mungkin dia sesuai untuk keluarga itu dan mungkin tidak sesuai untuk keluarga yang lain. Dan kalau kita nak menghasilkan dia dalam keadaan yang besar untuk semua orang menggunakan di seluruh Malaysia contohnya, kita harus ada satu garis panduan supaya kita tahu dia selamat dan dia berkesan. Jadi kita tak boleh sembrono. Okey. Juga kita mengambil kira pemprosesan hijau untuk menghasilkan ubatan herba dan juga menggunakan ekosistem yang lestari. Sebenarnya kalau kita perhatikan ubatan-ubatan herba dan juga cara hidup seorang pengamal perubatannya, dia mesti di rumahnya mesti ada pokok-pokok herba. Mereka membuat herba dengan sangat teliti, sangat bersih, dan kita yakin kaedah pembuatan tu memang baik. Dan yang satu lagi, sebenarnya
proses pembuatan herba, terutamanya pembuatan herba di alam Melayu ini, memang telah pun menggunakan ini, teknologi hijau. Tapi dan dengan teknik yang mudah dan ringkas, which is very interesting. Okay, apabila saya sebut saya berusaha untuk memberi nilai tambah kepada ubatan herba tradisional, apa yang saya buat ialah menggunakan ubatan herba yang telah kita tahu keberkesanannya secara empirical. Pengamal perubatan itu dah beritahu saya ini untuk apa, ini yang caranya macam mana. Jadi kita buktikan dia secara saintifik, kerana ini adalah komunikasi herba ini, herba tradisional ini kepada doktor. Sebab doktor tidak akan faham tentang ubatan herba kerana mereka tidak pernah belajar ilmu sistem perubatan herba. Jadi kita harus beri satu maklumat supaya herba ini boleh bercakap dengan doktor. Itulah scientific evidences yang kita perlu berikan. Scientific evidences ini, adik-adik, kena ada ilmu. Kita kena jadi saintis, kita kena jadi penyelidik, dan kita kena ada ilmu sains dan teknologi. Okay? Saya mulakan pengajian saya, penelitian saya terhadap nenas. Sebab nenas ni produk buah favorit saya. Kita dapati nenas ini mengandungi bromelain. Enzim bromelain, yang mana dia sangat bagus untuk kesihatan. Hingga hari ini, bromelain ini telah didapati mempunyai lebih daripada 20 sifat terapeutiknya, sifat perubatannya. Tapi yang paling unik yang saya boleh ringkaskan di sini ialah antara sifat bromelain ialah dia boleh menguraikan protein. Dia sensitif pada suhu melebihi 60 darjah, sensitif pada suhu yang terlalu sejuk, dan dia bersinergi dengan fitokimia. Apa yang saya buat? Simple sahaja. Saya inovasikan maklumat tadi dan kita jadikan ekstrak buah nanas ini sebagai bahan untuk mencantikkan kulit kematu. Siapa ada kulit kematu? Okey, boleh didapati di gerai di luar. Kunjungi gerai Ija. Gerai Ija dia ada sampel produk ini, krim untuk kulit kematu. Okey, itu simple sangat kan? Bila kita kaji bromelain ini yang warna merah gulung-gulung ni adalah bromelain. Kan? Macam pelik pula kan? Tadi rupa bromelain macam ni. Bila kita masuk dalam komputer, dia jadi macam ni. Okey? Dan bila kita, apa yang kita buat? Kita cuba lekatkan fitokimia daripada tumbuhan, daripada herba dengan bromelain. Dan apa yang kita dapati apabila ekstrak nanas dengan bromelain ini bergabung dengan fitokimia daripada tumbuhan herba, kita dapati sifat bromelain yang sebenarnya merupakan anti radang, sifatnya dan keupayanya meningkat daripada mungkin daripada 10% kepada 50%. So menarik kan? Kita gabungkan minuman nanas, buah dengan herba. So mungkin boleh buat produk baru, menghasilkan formulasi baru. Okey. Bromelain juga, apabila saya meneliti bromelain tadi, kita cuba untuk membuat inovasi yang termaju ya. Apabila kita ambil bromelain, okey, kita gabungkan dia dengan spion ni. Ini adalah ion oxide, nanopartikel nanopartikel sangat halus. Okay, kita buat satu proses dan kita beri dia kepada tikus yang mempunyai tumor, ada ketumbuhan kanser.
Okay, yang menariknya apabila kita bagi nanopartikel ini kepada tikus, kita dapati ini yang berlaku. Wujud pengecutan yang ketara. Kalau kita tengok tikus ini tanpa rawatan, tumornya sangat besar. Bila kita bagi ion oxide sahaja dengan fatty acid, masih besar. Bila kita bagi bromelain, mengecut sedikit. Bila kita letakkan spion dan bromelain, lagi kecil. Tetapi bila kita modify lagi, kita inovasikan dia lagi menggunakan bromelain dan fatty acid, dia menjadi lagi lebih kecil. Dan yang menariknya, apa yang kita buat, nanopartikel ini kita boleh bawa dia terus kepada tempat kanser. Tak payah kita inject dalam darah, dan kita bawa dia menggunakan magnet terus kepada punca rawatan, punca tumor itu. Jadi tidak ada masalah untuk nanopartikel itu pergi ke jantung, ke kidney dan sebagainya. Bunyinya sangat wow, memang wow. Tetapi kalau kita nak jadikan ini sebagai ubat, perjalanannya masih sangat jauh. Dan ia akan memerlukan belanja yang sangat-sangat besar. Tapi tak apa. Suatu hari mungkin ia boleh menjadi realiti. So adik-adik saya sangat memerlukan kebijaksanaan anda untuk bantu saya menghasilkan ubat ini. Nak tak? Nak? Masuk UMT ya. Okey, jangan sedih ya, jangan sedih. Kalau nak dapat ubat nano drug tu jauh lagi. Tapi ada tips mudah ya. Saya sering ditanya, bila mereka tahu saya ini dulu dipanggil saya Dr. Denas, okey. Masa saya di UTM, orang selalu tanya saya, dan Denas tu bagus untuk kesihatan, kita nak kena makan banyak mana? Jadi saya mengambil satu inisiatif dengan satu projek undergraduate. Okay, kita follow through. Dalam satu gelas nenas, jus nenas, jangan kita campur air tau. Nenas yang buah tu kita perah, satu gelas cukup untuk kita minum 2 kali seminggu. Untuk penjagaan kesihatan. Bagus kan? Ataupun kita makan 1/4 lah, ya. Dulu ada seorang doktor tanya kepada saya. Dia kata kalau protein, enzim masuk dalam perut, dia akan denatured, ya, habis. Tapi sebenarnya tidak. Kita dapati bromelain tetap sampai ke dalam salur darah dan boleh berfungsi. Itu melalui kajian in vitro lah, ya. Okey. Along the way, bila saya terus mengkaji tumbuhan, dan kita dapati ada satu perkembangan yang sangat baik dalam industri herbal. Apa yang kita dapati? Negara-negara dan juga pengeluar dan juga pengguna mula tertarik dengan ubatan herba yang bersifat polyherba. Maknanya herba yang bukan daripada satu tumbuhan, campuran. Dan mereka perlu mahukan ubatan herba yang memang dah ada bukti penggunaan tradisional. Okey. Dan nilai ubatan herba itu sangat tinggi dan potensi untuk berkembang itu sangat besar. Dijangkakan market value untuk ubatan herba akan mencecah 400,000 USD, bilion USD pada tahun 2020, dan dijangka pada tahun 2050 dia adalah bernilai trilion dolar. Ini adalah data daripada World Bank. Jadi saya rasa excited kerana pengajian saya tentang herba tu macam match. Okay. Jadi saya memikir, tadi kan saya ada banyak ramuan herba kan. Jadi saya strategize which one, yang mana satu saya nak kaji dahulu.
supaya dia mungkin boleh digunakan untuk orang ramai. Kita tahu ini adalah masalah yang berlaku, masalah yang berlaku apabila kita berumur, okey. Bila kita meningkat umur, kita akan dapat artritis, sakit jantung, kanser, diabetes, asmatik. Dalam ni tak ada orang asma kan? Ada orang asmatik tak dalam ni? Tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, jumpa saya. Okey. Di sini saya nak kongsikanlah ada lima ramuan herba yang telah saya kaji. Yang pertama ialah Idesin. Okey. Idesin ni adalah sebenarnya ramuan herba tradisional yang saya modernkan dia melalui kaedah saintifik. Melalui kajian yang dijalankan, kita dapati Idesin ini mempunyai sifat menurunkan gula dalam darah, boleh mengurangkan HbA1c. Dia juga merupakan DPP-4 inhibitor, berjaya merencat alpha amylase dan alpha glucosidase, yang mana ini adalah dua enzim yang mempercepatkan pertukaran karbohidrat kepada gula di dalam darah. Dan dia bersifat AGES inhibitor. AGES itulah Advanced Glycation End Product. Advanced Glycation End Product ini adalah protein yang melekat kepada gula yang melekat pada protein. Apabila gula melekat pada protein, dia akan menyebabkan komplikasi diabetik. Okay. So Idesin ada sifat mengerencat AGEs. Dan melalui discussion, saya Idesin ini dimasuk ke dalam pasaran melalui syarikat Prolife Life Sciences, dan kini dia terjual lah di banyak tempat lah di negara kita. Boleh tengok dalam Shopee. Saya elan ni. Okay. Shopee ada, Lazada ada. Okey. Bagus ke tak bagus Idesin ni? Apabila kita buat kajian menggunakan tikus, kita dapati Idesin ni boleh mempercepatkan luka diabetik. Dan ini adalah data daripada klinik di Perlis yang menggunakan Idesin bersama dengan metformin tadi, okay, untuk diberikan kepada pesakit, dan kita dapati luka sembuh dengan baik. Dan orang ini tidak perlulah potong kaki. Okay, saya juga menawarkan Idesin ini kepada pelajar-pelajar di UTM masa tu. Beberapa orang pelajar daripada luar negara memang dia nak guna. Saya kata ambil lah at your own risk. So cuma saya mahukan data. Jadi kita dapati memang ada trend penurunan gula dalam darah apabila mereka stop ini metformin dan diazoxide. Apabila dia stop, satu hari gula dia shoot up, and then dia dah ambil balik Idesin, the blood glucose dia drop immediately, which is bagi saya alhamdulillah, it's a wow factor. Dan saya rasa saya kena teruskan ubat ini untuk sampai kepada sasarannya. Jadi saya inovasikan. Saya bercita-cita besar. Saya mahu Idesin tu menjadi satu ubat yang dia boleh diguna pakai di hospital. Ini angan-angan saya lah, ya. Sebab memandangkan kita tahu bahawa hari ini Malaysia ada 9 hospital yang ada rawatan tradisional, tapi belum ada ubat. Hari ini rawatan tradisional yang diintegrasikan di dalam modern medicine tu adalah bersifat mekanikal, urut, acupuncture dan sebagainya, tapi ubat belum ada. Dan kita mengharapkan, bukan kita, sebenarnya negara kita Malaysia mengharapkan melalui inisiatif NKEA pada tahun dengan RMK 10 itu akan terwujudlah ubat-ubatan herba yang ada sifat terapeutik untuk digunakan di hospital. Dan salah satu daripada ubat yang menjadi calon untuk masuk hospital itu adalah Sinesin. Okey. Sinesin ini saya buat reverse engineering daripada Idesin tadi.
prosesnya sangat panjang dan sangat sukar dan sangat challenging, tetapi alhamdulillah saya berjaya mendapatkan sifat terapeutik yang masih sama antara idaceline dengan cyanesin. Okey, dan ini dibantu pula dengan dan saya melihat ini adalah data yang saya boleh kongsikan. Kalau kita lihat dalam Malaysia ni, di dunia ni ada beberapa kategori ubat diabetik ya. Di sini ada 7 kategori. Dan bila kita buat kajian, kita dapati cyanesin ini berupaya bertindak seperti 6 kelas diabetik ini. Dia punya sifat terapeutik yang sama, kecuali insulin lah. Insulin tu mekanismenya berbeza. Jadi daripada situ saya yakin produk ini boleh terus kita kaji, dan alhamdulillah dengan data-data yang kita ada hari ini, insya-Allah sekarang ni cyanesin dalam phase 2 clinical trial, dan insya-Allah sebab kita buat kajian ya, kita tak tahu jauh mana dia boleh pergi, tapi insya-Allah ya cyanesin ini selamat. Kalau diikutkan banyak ubat yang akan mendatangkan gangguan kepada channel blocker, potassium channel blocker, tetapi cyanesin selamat ya. Tidak ada masalah gangguan kepada jantung, dan juga tidak ada herbal drug interaction pun tidak ketara. Jadi sebab itulah kajian saya boleh proceed kepada fasa klinikal sekarang ini. Okay. Yang kedua, saya ni ambitious. Ubat pertama cyanesin tu dah pergi jauh, dah masuk klinikal. Jadi saya fikir kena ada yang lain pula ya. Jadi kita tengok kepada masalah arthritis, joint pain. Jadi ini adalah masalah besar. Kalaulah ubat ini tak digunakan untuk orang lain pun, saya rasa saya satu hari nanti akan gunakannya. Kan saya akan tua dan saya akan sakit lutut. Kita ubat ni boleh digunakan. Tapi apa yang kita dapati, kajian ini dijalankan sepenuhnya di UMT. Kita dapati R38 ini boleh merencat xanthine oxidase pathway, yang mana dia boleh block daripada purin, daripada makanan yang kita makan. Kita kan suka makan makanan laut yang tinggi purin. Jadi bila purin banyak dalam darah kita, dia akan ditukar kepada uric acid. Bila ada uric acid itu akan melekat pada kita punya jenis sendi-sendi, lepas tu kita akan sakit sendi. Okay? Jadi apa yang dibuat oleh R38 ni, dia block purin daripada menjadi uric acid, dan dia flush melalui urin. Okay. Pada masa yang sama, R38 ni kan saya beritahu tadi, biasanya ubatan herbal tradisional ni dia multifungsi. Jadi pada masa yang sama, R38 juga dia merencat prostaglandin pathway, iaitu pathway yang menyebabkan keradangan. Jadi biasanya orang yang dapat gout, arthritis, dia akan bengkak radang. Jadi R38 juga bersifat anti radang. So sangat menarik. Okay. Dan alhamdulillah R38 ini adalah sekarang milik UMT sepenuhnya. Saya mengharapkan satu hari nanti mungkin dia dapat menjana dana lah, menjana income untuk universiti. Dan tuan punya formula ini memang sedekah kepada universiti. Okay? Dan dia hanya mengharapkan pahala lah. Okay? Okay, seterusnya adalah Hawalin. Dia nama Hawa ni, Hawalin. Ni nama ni saya yang bagi. Okay? Hawalin tu maknanya Hawa tu perempuan. Lin tu is a lean women. Okay? Hawalin ni secara tradisional digunakan untuk masalah jangkitan salur kencing, prolapse ya, rahim jatuh, masalah kencing tiris ya, okey, dan juga cervical cancer. Ini tradisional ya.
Anda mungkin tertanya-tanya, macam mana orang zaman dulu tahu cervical cancer? Kan? Dia tak tahu itu cervical cancer, tapi dia tahu simptom. Dia tahu simptom tu. Tapi simptom yang being described adalah sama dengan simptom yang medically described. Okay, Hawalin ni bagus untuk cervical cancer. Saya mengambil inisiatif untuk melihat dengan lebih lanjut, benarkah Hawalin ini boleh digunakan untuk kanser cervix. Jadi hasil kajian melalui pelajar saya Hala daripada Neda daripada Iraq, ya. Kita dapati Hawalin, ekstrak Hawalin ni dia mengandungi xanthorizol yang tinggi. Okey, xanthorizol ni adalah satu fitokimia yang sangat bagus untuk berbagai jenis masalah kesihatan. Dan Hawalin itself, ekstrak Hawalin ini didapati sangat aktif membunuh kanser sel seperti Kaski dan juga HeLa. Dan dia tidak toksik kepada sel-sel normal. Dan Hawalin juga bersifat antioksidan, yang mana kalau kita ambil dalam keadaan walaupun tidak memberikan kesan positif kepada penyakit yang kita hadapi, tetapi dia membekalkan antioksidan yang tinggi kepada tubuh kita. It helps somehow, ya. Okay, seterusnya ini adalah dapatan kajian Hawalin. Okay, seterusnya tak bolehlah kita buat ubat yang untuk penyakit je, kan. Kita juga tengok market untuk kecantikan, untuk kesihatan, terutama kepada wanita. Jadi kita cari ramuan yang bersesuaian. Ini adalah Alura. Okay, Alura ni adalah minuman kesihatan. Alura ni klasifikasi dia adalah food drug interface. Ubat bukan, minuman pun bukan. Ubat bukan, makanan pun, minuman pun bukan, betul? Okay, dia in between. Dan kita dapati bahawa Alura ini sangat bagus untuk beberapa masalah wanita. Ini adalah kajian yang kita jalankan. Dr. Hidayah ada kat sini, kan? Dr. Hidayah membantu saya menjalankan beberapa kajian ni, termasuk student master. Okay, kita dapati bahawa Alura mempunyai kadar antioksidan yang sangat tinggi. Dia bersifat anti-wrinkle, tahu? You minum ni, kulit tak kedut, tahu? Campaign. Okay, dan dia ada whitening activity. So, nak cerah? Nak kulit tegang, nak cerah? Ada macam figure TikToker. Okay. Dan sifat fizikalnya sangat baik. Dan yang paling kita concern adalah selamat ke tidak, ya. Jadi kita dapati alhamdulillah Alura ini selamat untuk digunakan. Kenapa kita kaji sampai kepada tahap keselamatan ini? Kerana di pasaran hari ini terlalu banyak formula-formula yang diterbitkan, yang dikeluarkan oleh founder-founder kecantikan yang sebenarnya banyak implikasi kesihatan kepada pengguna. Jadi kita bimbang produk-produk herba yang kita hasilkan ini mempunyai masalah yang sama. Jadi kita kena ada satu garis panduan supaya kita tahu apa yang kita keluarkan kepada orang untuk digunakan itu selamat. Okay. Dan Alura ini mempunyai sifat anti-inflammatory dan sebagainya lah. Dan dia juga ada dia awet muda, tau, sebab dia very fast cell rejuvenating. Okay. Kita tengok video ni sekejap. Bolehkah pasang ni video ni? Seperti enzim bromelain, vitamin C yang kaya. Lelaki juga boleh digunakan dengan pelbagai produk kesihatan dan kecantikan.
Kan, Era Fazira tu iklankan Alura ni tau. Tapi sebenarnya Alura ni adalah projek yang mendapat penyelidikannya, dia mendapat geran daripada Lembaga Nenas Malaysia. Jadi ni adalah projek Lembaga Nenas ya. Okey. Dan alhamdulillah baru ni kita dah publish dalam satu jurnal tentang Alura. Bukan satu ni je jurnal yang dihasilkan tau. Yang tadi tu, yang produk yang dibanyak tadi pun ada jurnal dia. You just need to Google it. Okey, seterusnya. Dah saya cantik dalaman, naklah cantik kat luar pula kan. Produk ini adalah PE3 serum dan unit dia adalah edible serum. Okey. Semasa saya membuat kajian, selalu orang datang kepada saya tau. Dan Profesor Roji tak ada di sini hari ini. Ini adalah cabaran yang saya ambil daripada Profesor Roji, Profesor Muhammad Roji Sarmidi daripada UTM. Dia kata pada saya, kalau kita nak letak sesuatu di kulit, seeloknya benda itu kita boleh makan. Saya kata okey. Saya sahut cabaran itu. Jadi hasil penelitian saya, kita hasilkan PE3 serum ini adalah 100% buah. Okey. So siapa takut buah? Takkan buah racun kot, kecuali you makan buah jarak ke kan. Ini buah-buah yang kita makan hari-hari. Tetapi formulanya mesti tepat, prosesnya mesti betul. Barulah kita dapat menghasilkan serum yang boleh dimakan dan efektif. Okay. Hasil kajian mendapati bahawa PE3 serum ini promote very fast cell growth. Tapi bukan cancerous. Jadi apa bagusnya bahan yang promote cell growth? Kita jadi muda lah. Kulit mati cepat dikeluarkan dan yang baru cepat diganti. Okay, yang kedua, dia ada tyrosin, anti-tyrosinase activity yang akan membolehkan kulit menjadi cerah ya. Dan dia juga anti-elastase yang mana dia akan mengurangkan wrinkle. Dia boleh menutup pori-pori dan menutup pori-pori dan mempercepatkan penyembuhan luka. Okay. Dan of course serum ini mempunyai banyak elemen nutrisi, vitaminnya, mineralnya yang memang perlu untuk kesihatan kulit kita. Okay, ini adalah data-datanya. Okay, yang terakhir. Previously, semasa satu perbincangan dengan orang-orang yang ingin mencari produk untuk dipasarkan, mereka bertanya saya tentang teh herba. Saya kata susah teh herba ni sebab dia tertakluk kepada regulation. You cannot simply jual teh herba tanpa conform to regulation. Bukan macam kita minum teh teboh tu. Okay, teh herba ni berbeza. Dia regulated. Okay, alhamdulillah hari ini selepas 1 tahun menggunakan ramuan-ramuan yang ada dalam poket saya tu, kita hasilkan 5 teh. Saya panggil ini adalah the T network. Why T network? Dia ada network dalam tubuh kita. Imbang adalah for balance, immunity. Tenang, apa lagi memang tenanglah. Okay. Tenang ni dah habis dijual hingga hari ini. Dah habis dah. Kita ada teh lega. Lega. Kat mana agaknya lega tu? Lega di mana? Cuba teka. Siapa boleh bagi jawapan, saya bagi teh lega ni. Lega di perut. Orang ada masalah GERD kan? GERD, masalah penghadaman. Mungkin anda tak tahu. Mungkin doktor boleh confirm kan? Sebenarnya antara ubat yang terjual paling laris di Malaysia adalah Galviscon. Ubat melegakan masalah penghadaman.
Simple je kan? Tapi simple je, minum je teh ni. Okay. Teh lega ni tak payah cerita lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, adik-adik boleh hadirin semua boleh melawat booth kita nanti ya. Kita ada dan lerai. Lerai ni saya dah memang banyak digunakan. Ni adalah untuk lerai ni lerai apa agaknya? Batu karang dan batu mempedu. Dia meleraikan. Susah tau saya nak coin the word tu. Nak bagi nama kepada teh ni. Okay. Dan ini adalah urai. Urai apa ya? Ini adalah untuk kolesterol. Okay. Dalam tempoh 1 tahun ni, data literature review tentang 5 teh ini telah pun kita publish. Which is dia bukan something yang out of the blue. This is ada dia punya medicinal trademark dia. So insyaAllah kalau ada siapa-siapa yang nak buat master, buat PhD, sila munculkan diri anda, kita buat ni kalau berminat lah. Okay. Sebenarnya apa yang saya kaji ni 20 tahun tau. Saya dah nak insyaAllah dah dekat dah nak pencen. Siapa yang akan ambil kerja saya ni? Siapa yang akan meneruskan kerja saya? Sebenarnya banyak lagi benda yang kita kena buat. Terlalu banyak. Untuk kita memertabatkan ubatan herba tradisional Melayu kita ni, kita perlukan ramai orang. Kita perlukan banyak pemikiran, banyak orang-orang bijak untuk membuktikan, memberi bukti, memberi martabat, menaikkan taraf ubatan herba kita melalui kajian-kajian saintifik. Okay. Dan kekangan kita adalah kewangan, masa dan juga tenaga. Okay. Kebanyakan herba kita ni, ilmu-ilmu yang ada kita ni ada pada orang tua-tua tau. Orang muda tidak berminat. Dan kalau orang tua-tua itu pergi, ilmu tu akan pergi bersama mereka. Kalau kita tak dokumenkan dia segera, dia akan hilang. Dan bagaimana kita nak memastikan kesinambungan kehidupan generasi kita akan datang tanpa adanya ubatan-ubatan yang ampuh untuk kita meneruskan kehidupan. Okay. Saya fikir macam ni, seandainya mungkin Datuk Latif boleh tolong. Seandainya kita boleh buat untuk memastikan kita ada satu ekosistem ubatan herba yang baik untuk negara kita, kita perlu ada sistem untuk sustain kita punya pengurusan, saya panggil medicinal forest. Hutan kita, hutan negara kita ni kaya dengan tumbuhan herba, tapi tidak diuruskan dengan baik ya. Yang kedua, kita perlu ada inisiatif untuk pemulihan dan pemeliharaan ubatan tradisional herba, ilmu ubatan tradisional ini. Sebab saya sebut tadi, ilmu ubatan herba ni sangat sensitif. Orang tak mau bagi, simply beri kepada orang lain. Okay, mungkin untuk because ni rahsia keluarga lah dan sebagainya. Dan setengah tu sanggup membawa hingga ke liang lahat. Memang tak akan diberikan. Tapi jangan marah. Jangan kita rasa kenapa, pelik. Tapi mereka ada sebabnya tersendiri. Okay. Dan kita perlu ada intensif evidence-based traditional herbal medicine research. Dan kita kena juga ada inisiatif untuk buat screening dan kita katalogkan ubatan-ubatan herba kita. Ada di negara kita, inisiatif tu ada. Tapi tak laju, tak seperti yang diharapkan. Jadi kita kena ada satu drive untuk semua orang macam, kena buat herba ni. Dan juga mendomestikasikannya, ubatan-ubatan herba yang tumbuhan-tumbuhan herba yang ada di hutan. Okay. Saya
seorang dan saya sangat kerdil. Saya tak boleh lakukan banyak benda. Jadi saya hanya buat benda yang kecil saja. Okay. Saya ingin menyampaikan ilmu tentang herba itu kepada masyarakat. Alhamdulillah, UMT bagi saya grant translational, yang mana dengan grant ini saya memulakan aktiviti menyampaikan ilmu tentang herba ini kepada masyarakat. Kita create satu ekosistem yang mana kita ajar community untuk mengenal herba, tanam herba menggunakan baja organik yang bersih dan selamat, dan ajar dia cara membuat ubatan herba yang simple, yang tak perlu masuk makmal yang menggunakan ramuan daripada petua-petua, which is very simple. Okay. Dan daripada situ kita bangunkan beberapa modul untuk membantu kita menyebarkan ilmu tentang herba, dan kita juga menyediakan fasiliti tempat-tempat yang boleh digunakan untuk pembelajaran. Dan ini adalah mereka yang kita kunjungi dan kita beri ilmu tentang herba. Okay. Kita juga ada, saya nak iklankan, kita ada namanya Taman Herba, tapi bagi saya dia lebih daripada kebun. Kita ada kebun herba di Bukit Kor, Marang. Okay, tak jauh daripada UMT ni daripada UMT ke sini hanya 33 km. Dalam 45 minit sampai. Okay. Apa yang kita buat di sini? Kita membuat latihan. Di sini kita kongsikan ilmu. Siapa yang ke sana, ada banyak poster yang kita letakkan, boleh you can do self learning, okay, tentang herba. Kita juga menyediakan tapak pendidikan, dan kita bercadang mengeluarkan bahan-bahan herba mengikut standard kementerian. Dan siapa yang ingin beriadah, siapa yang dah pencet nak keluarkan peluh, beritahu saya, boleh datang, saya bagi cangkul. Okay. This is a new way of exercise. Okay. Alhamdulillah, tahun ini kebun herba saya tu telah mendapat persijilan MyGap. Ini memberi makna apa-apa yang herba yang kita keluarkan daripada kebun ini diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Okay, dan kita ada bangunkan modul penanaman herba yang ada di sana. Ini adalah plan bengkel pemprosesan herba yang insya-Allah akan dibina. Dalam saya harap tahun ini dapat disiapkan. Dan plan ini plan layout ini adalah memenuhi kriteria mesti halal dan juga GMP. InsyaAllah dia akan wujud. Seandainya bengkel ini wujud, ini adalah bengkel pertama di negara kita. Okay, sebab sebelum ini belum ada bengkel pemprosesan herba dengan bersijil yang ada di negara kita. Dan saya bangunkan ini untuk membantu produk Sinesin tadi memasuki clinical trial. Okay, kita pun telah membangunkan bersama dengan syarikat Nature Medic Laboratories herbal processing manual yang sangat tebal, yang boleh disaksikan, boleh dilihat di meja booth kita nanti. Okay, ni adalah antara aktiviti saya. Kalau saya hilang, tak ada di IMB, Prof Yong. Okay, saya berada di Taman Herba. Okay, di sini kita selalu dikunjungi oleh masyarakat, pekebun-kebun, petani daripada pelbagai tempat, untuk mereka datang belajar macam mana saya membuat baja kompos. Kenapa saya fokus kepada baja kompos? Tanah
di Bukit Kor tu tanah clay 100%. Selalu suka untuk tumbuh-tumbuhan herba untuk hidup. Tapi saya mengambil itu sebagai satu cabaran. Saya kata saya boleh hidupkan semula tanah itu. Alhamdulillah dah 3 tahun. We are doing well. Saya fikir kita achieve. Kita berjaya menghasilkan soil nutrient yang bagus untuk tumbuh-tumbuhan herba hidup. Okay. Dan juga kita ada manual latihan duta hijau. Manual ini adalah untuk melatih pelajar-pelajar UMT untuk ada satu ilmu membuat baja kompos dan pada masa yang sama mengenal herba. Okay, manual ini sebahagiannya diguna pakai di dalam MPU 3312. Sekarang ni sejak COVID sehingga hari ini 5,000 pelajar tahun pertama telah pun mengikuti modul ini di bawah MPU 3312. Dan untuk pengetahuan Datuk NC dan juga Timbalan Yang Chancellor, modul ini telah disunting oleh University of Lahore di Pakistan dan juga Soha University di Oman. Proses penyampaian ilmu ini sedang berlangsung. Okay. Sebelum saya menutup tirai, ini bukan saya, tapi ini adalah gambaran saya masa kecil. Bermain dalam kampung dengan pokok. Okay. Pukul 5 wajib balik. Ayah saya sangat garang. Pukul 5 dah kena mandi. Okay. Dan saya ingin pengalaman ini dirasai oleh generasi akan datang. Okay, apa yang kita buat di Bukit Kor ialah kita sediakan satu ruang untuk kanak-kanak bermain dan mengenal herba. Okay. Kita cuba trigger panca indera mereka supaya mereka minat, mereka ingat bau, rasa, sentuhan tentang herba. Ini adalah modul jurnal herba sihat yang kita bangunkan dan kita telah buat test run untuk kanak-kanak. Okay. Pada tahun 2021 bersama dengan unit iCreate, kita buat satu program Uni Kids yang mana kita bawa dalam 30 orang kanak-kanak ke Taman Herba. Mungkin kita boleh tengok video. Video ni sikit je, intro saja, sebab saya nak kalau boleh semua orang datang ke Taman Herba Bukit Kor. Okay. Kami juga bersama ahli translational, kita draft 12 buah buku pertama, buku kanak-kanak untuk mengenal herba. Dan insyaAllah hari ini dekat luar buku pertama telah diterbitkan. Ini Lengkuas yang Mulia dan Gajus yang Pelik. Okay. Boleh beli ya dekat luar. Dan untuk orang dewasa, kita ada manual ini. Kita ada sediakan manual Summer School Taman Herba untuk kita semua berinteraksi dengan alam dan mengenal herba di Bukit Kor, insya-Allah. Ini adalah tim translational saya. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka
dan kepada hadirin hari ini yang sudi mendengar perkongsian saya tentang herba. Dan saya ingin merakamkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada ayah saya dan ibu saya, ayah dan mak saya, yang banyak mengajar saya mengenal herba secara tidak langsung walaupun kena masak sebenarnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar saya. Listnya panjang. I know you are watching today from different countries. Thank you so much kepada semua bekas-bekas pelajar saya. Sorry. Sepatutnya ada panjang lagi. Okey, sebentar ya. Saya rasa ini sangat penting untuk saya baca penghargaan ini kepada mereka yang saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Pertanian dan Asas Tani dan juga Mosti, Mohi yang banyak memberi grant kepada saya dan kumpulan pendidikan saya untuk menjalankan pendidikan tentang herba. Begitu juga dengan beberapa syarikat yang tertulis di dalam buku ini. Okay. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rokia Hassan, bekas pelajar saya dan juga seorang usahawan yang berjaya menjual baja kompas. Syarikat Dr. Rokia membantu kita membangunkan modul jihad. Yeah. Juga saya ingin rakamkan rasa terima kasih saya kepada beberapa orang profesor di dalam negara kita yang bagi saya merupakan orang-orang yang berusaha gigih untuk membangunkan industri herba. Terutamanya Profesor Dr. Profesor Ramlan Aziz, Profesor Dr. Muhammad Roji Sarmigi, dan juga Allahyarham Dr. Zari Ismail. Beliau sangat banyak mendorong saya untuk meneruskan usaha beliau untuk memertabatkan ubatan herba. Saya harap anaknya ada hari ini. Ada kan? Ya Allah. Terima kasih Salman. Okay. Saya memang terhutang budi kepada arwah Profesor Zari kerana beliaulah saya memperoleh grant yang besar daripada kerajaan. Dan juga kepada Profesor Dr. Ibrahim Jantan, Profesor Dr. Ilham, Profesor Fendi yang sentiasa membantu saya, terutama kali untuk kajian menggunakan tikus ya. Kepada Prof. Tengku Sifzizul, Dr. Hafsah, Dr. Lee Chua Lee Swan di UTM, Dr. Zanaria, Dr. Azil Abdul Aziz, Salihuddin dan yang lain-lain lah, ya, yang banyak membantu saya. Dan of course saya ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada, sekali lagi, kepada mak dan ayah saya dan kepada suami saya, juga anak-anak saya hanya 2 orang anak-anak saja, Nur Aisyah Nabila, dan anak saya lelaki saya berada di Kuala Lumpur, intern ya, tidak dapat hadir. Dan kepada adik-adik saya, kakak saya yang sulung, Afidah, dia adalah pengguna siram saya. Dia dah pencen. Belum pencen bekerja, tapi kalau ikut kerajaan dah pencen lah. Okay. Kepada saya sebutkan satu persatu lah ya. Kakak saya Afidah, abang saya Nasyaruddin yang tidak dapat hadir kerana batuk. Dia tak nak, dia kata kalau dia batuk nanti suara dia paling kuat daripada saya, lagi kuat daripada saya. Abang saya Muhammad Razif Syaharuddin, adik saya Ros Badariah, Khairul Anwar, ada ke? Saya dengar ada kat atas. Amir Hamzah, Kamarul Arifin,
Nur Hafizah, Farah Fatimah, Dr. Zulkarnain tak dapat hadir, Nurul Akmal dan juga adik saya yang bongsu Muhammad Suhaimi. Saya rasa mereka ni memberi kekuatan kepada saya. Dan mereka adalah mereka adalah lab rat saya. Mereka adalah pengguna ubatan-ubatan herba yang saya hasilkan. Sebab bila saya test new product, saya akan bagi kepada mereka dahulu. But it's okay, it's safe. Okay. Dan juga kepada kawan-kawan saya lah, ya. Dan juga saya ingin menekankan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru herba saya, guru yang saya tidak sengaja saya jumpa, yang sanggup mengajar saya, tak ajar sepenuhnya. Sebab tu saya kata orang yang mempunyai ilmu herba ni bukan kerikut tapi sangat berhati-hati. Tapi beliau memilih saya untuk belajar, iaitu Ibu Rosmania Glutom. Beliau berada di Indonesia hari ini. Puan Norida Hamdan dan juga beberapa orang pengamal purutان herba di Terengganu yang saya kenal. Cik Wa lah namanya. Dia adalah seorang pakar urut tradisional yang memang bagi saya sangat bagus. Cik Nah, Mak Wan, ayah dia yang mendapat ilham mengurut daripada mimpi saja. Okey. Tapi apabila saya berkecimpung dengan herba ini, memang ia sangat menarik. Macam-macam kaedah untuk kita mendapat ilmu herba. Dan akhir sekali tidak ketinggalan, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih. Dan marilah kita sama membaca Al-Fatihah kepada arwah Dr. Gandhi Husin, seorang medical doctor yang saya kira sangat memberi inspirasi kepada saya untuk meneruskan pengkajian dalam bidang herba ini. Arwah Dr. Harun Makpiah, yang mana dia adalah antara orang yang mentransliterasikan dokumen kitab tip negeri Terengganu, dan juga arwah Encik Junaidi Sani yang banyak memberi sumbangan dan dorongan kepada saya. Al-Fatihah. Dengan itu saya sudahi perkongsian saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.